adalah Ahmad. Ya Allah. Ampun aku, ya Allah, kerana telah jauh darimu. Himpun aku, ya Allah, bersama yang dikasih olehmu. Namun ku tak upaya berada di dalam neraka-Mu. Namun ku tak upaya untuk syurga Firdaus-Mu. Penghujung yang pasti menunggu. Akhirkan aku dengan beriman padamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajib doana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajib doana. Bantu aku, ya Allah, permudahkan setiap langkahku. Bimbinglah aku, ku tak mampu berdiri dan bernafas tanpamu. Cinta hanya untukmu, cinta hanya milikmu. Ku ingin dan ku memohon rahmat-Mu. Penghujung yang pasti menunggu. Akhirkan aku dengan beriman padamu.
belas kaunseling COVID-19 boleh dihubungi melalui talian kasih 15999 atau WhatsApp talian kasih 0192615999 yang dibuka kepada bangsa COVID-19, waris bangsa COVID-19, petugas pusat kuarantin, hospital dan lain-lain individu yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Talian beroperasi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. Maksudnya, sangat berbahagialah orang yang sibuk tentang hal dirinya sendiri daripada sibuk mengenai hal orang lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kaji selidik. Kota Kinabalu 93.9 FM. Adalah hal yang merupakan sangat penting untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang tersebut gitu. Yang tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya akan mencari kasih sayang di luar.
Dan ketika mereka mencari kasih sayang di luar tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa jika kemudian di luar sana mereka kemudian terhanyut dengan godaan-godaan setan, terhanyut dengan godaan-godaan manusia-manusia yang kurang baik yang ada di luar sana, sehingga dari keluarga yang rusak, dari keluarga yang tidak ada cinta kasih, lahirlah anak-anak yang kemudian overdosis obat-obat terlarang, lahirlah kemudian anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya, lahir pencuri, lahir perampok, bahkan ketika ia menjadi seorang misalnya pejabat di satu tempat, dia akan menjadi seorang pejabat yang mencuri, seorang pejabat yang curang, seorang pejabat yang berbuat semena-mena kepada orang-orang di sekelilingnya gitu. Itu makanya kemudian penting bagi kita untuk menciptakan kasih sayang di dalam rumah-rumah kita. Penting bagi kita untuk menciptakan cinta kasih di rumah-rumah kita. Dalam kegairahan menggunakan aplikasi media sosial, kita perlu memelihara adab sopan dan harga diri dalam bersosial. Setiap status dan komentar yang dibuat naik melambangkan fikiran, sifat dan peribadi anda. Berhati-hati dan fikir dahulu sebelum memuat naik atau berkongsi sesuatu status. Tidak perlulah mendedahkan masalah peribadi anda di laman sosial kerana ia mungkin mendatangkan lebih banyak lagi masalah dan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, mengadulah kepada Allah SWT yang Maha mendengar. Pilihlah untuk berkongsi perkara yang bermanfaat dan elakkan status yang menyinggung perasaan orang lain. Tidak, diam itu lebih baik dari berkata yang sia-sia. Sajian rancangan Islami dengan pelbagai bingkisan maklumat Islamiah dan ilmiah berkongsi panduan kehidupan bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dalam rancangan Pesona di Zahra. Dengarkan juga Rahmatan lil Alamin dan Tarbiyah. Semuanya dalam slot aspirasi 10 pagi hingga 1 petang bersama Nur Hayati Paradi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda yang mengikuti siaran kami tak kira dekat mana pun anda berada. Yang mengikuti atas talian, terima kasih yang banyak. Di aplikasi telefon pintar pun, terima kasih juga. Dan anda yang dah pun bermula untuk menonton siaran Bicara Adab kita malam ini di media sosial kita, Facebook IKIM FM, YouTube channel kita IKIM. InsyaAllah semoga bermanfaat yang kita nak bawakan pada malam ini. Kalau anda tengok dekat story IG saya dan juga IKIM tu, saya dah kongsikan malam ini bicara tentang adab bersedekah. Kita dah masuk Syaban hari itu pun kita dah mulakan adab-adab berkaitan amalan-amalan yang boleh kita lakukan, yang kita perbanyakkan di bulan Ramadan. Dan insyaAllah kita dah pun dengarkan adab berdoa, kita dah dengar hari itu adab baca Al-Quran. Kalau anda terlepas hari ini baru teringat nak dengar, anda boleh tengok balik dekat Facebook dan juga YouTube lah. Kat situ ada, kekal dekat situ. Klik je button share. Semoga waktu nak bulan puasa nanti, nak baca Quran teringat ada apa yang nak kena ingat. Kita bacalah, kita tengok balik sama-sama insyaAllah. Malam ini berkongsian kita dalam kitab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun atas talian kita waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz Alhamdulillah, dijaga apa khabar? Sihat. Alhamdulillah, insyaAllah. Siap-siap dah nak Ramadan ni. Itulah, tinggal lagi berapa minggu je lah lebih kurang. InsyaAllah kita nak masuk ke Ramadan. Harapan kita semoga dapat rezeki kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini, nak beramal dengan banyak amalan. Kita dah belajar dah adab-adab yang kita nak buat ni. InsyaAllah kita dapat beramal. Bukan setakat beramal, insyaAllah nak ikut juga adab-adab yang kita dah pun pelajari. Semoga amalan-amalan kita tu taklah cedera, adalah insyaAllah semoga Allah SWT ganjari setiap amalan kebaikan kita. Dan malam ini semua orang pun saya percaya rakyat Malaysia Ustaz kalau sebut tentang bersedekah, Alhamdulillah tambah hari itu PKP, ramai yang menghulurkan bantuan, berkongsi rezeki orang kata bersama dengan mereka yang memerlukan. Bila bersebut bersedekah ni, Alhamdulillah rakyat Malaysia sangat pemurah. Cuma dalam kita bersedekah mungkin ada kita terlepas pandang adab-adab yang sepatutnya kita buat waktu kita bersedekah, kita lupa, kita leka. Mungkin macam mana kita nak dengarkan sama-sama. Anda macam biasa tonton dekat Facebook dan YouTube, soalan-soalan boleh kongsikan dekat Facebook dan YouTube, nanti kita kongsikan insyaAllah bicara dalam adab bersedekah dalam bicara adab kita malam ini. Silakan Ustaz perkongsian kita. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
InsyaAllah kita mulakan pengajian kita dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita kefahaman dengan faham yang benar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya kepada kita untuk kita terus beramal dengan apa yang kita pelajari, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan ilmu ini untuk kita amalkan di waktu kita perlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmika aw qad kan nuqaddimu ilayka baina aydina dhalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا، وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dimuliakan DJ Faiz hafizahullah ta'ala wa mata'hu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendengar juga daripada Facebook ataupun YouTube, mudah-mudahan juga sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita bertemu lagi dalam siri pengajian mingguan kita dalam kitab adab. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita sifat istiqamah. Kerana perkara yang lebih besar daripada 1000 kekeramatan, kata para ulama, adalah sifat istiqamah. Walaupun mungkin tidak banyak, tetapi kita istiqamah dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kurniakan kefahaman kepada kita. Allah kurniakan taufik kepada kita untuk kita beramal dengannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana telah disebutkan tadi oleh DJ Faiz, insya-Allah pada malam ini kita akan bicarakan satu lagi tajuk yang penting yang sangat berhubung rapat dengan bulan Ramadan.
Jadi sebagaimana DJ Faiz dah sebut tadi, kita dah tak sampai berapa lama lagi untuk sampai ke bulan Ramadan. Di waktu-waktu ini doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita dah kena perbaharui niat kita. Kita dah kena siap-siap dah. Ramadan nak datang ni, apa kita nak buat? Pastikan Ramadan kita lebih baik dari Ramadan yang lalu. Bukan hanya pada juadahnya sahaja, tetapi pada ibadahnya, satu perkara yang penting untuk kita ambil perhatian. Sebagaimana kita dah sebutkan, kita dah bahaskan berkaitan adab berdoa. Kerana bulan Ramadan doa ni mustajab. Sedemikian juga bulan Ramadan bulan Al-Quran. Maka kita pelajari juga bagaimana tata cara agar benar-benar Al-Quran itu jadi syafaat nanti kepada kita. Dan sekarang sebagaimana disebutkan, bulan Ramadan adalah bulan memberi. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab yang membicarakan berkaitan dengan hukum hakam puasa, juga sejarah puasa dan lain-lain, ada satu riwayat menceritakan tentang khutbah Nabi di akhir bulan Sya'ban. Maka ketika mana dalam khutbah tersebut, baginda Nabi SAW menyebutkan antaranya, bulan Ramadan ini bulan memberi. Maksudnya bulan bersedekah. Kita akan lihat bahkan dalam suasana kita tengok jiran sebelah bagi makanan dekat rumah kita. Bahkan kadang-kadang dulu kita tengok rumah kita di Jifai penuh makanan orang bagi je. Betapa semua orang ingin hidupkan saling memberi pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan bulan kita memberi sedekah. Bulan kita memberi, kenapa? Kerana disebutkan amalan yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya berganda. Maka semua orang sudah tentu akan merebut untuk melakukan perkara tersebut. Maka antara yang dilakukan oleh ramai orang sudah tentu apa yang kita akan bahaskan ini, yang berkaitan dengan memberi, itulah dia bersedekah. Sedekah satu perkara yang sangat baik, sehingga disebutkan apa? Sedekah itu as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu menjauhkan kita daripada bala. Maka kalau seseorang itu dalam perjalanan musafir contohnya, ataupun dia nak pergi peperiksaan contohnya, ataupun apa-apa sahaja, maka mulakan perjalanannya itu dengan sedekah. Kerana sedekah itu boleh menjauhkan dirinya daripada bala. Bahkan disebutkan dalam hadis, dawu maradakum bisadaqah. Ubati sakit-sakit kalian dengan bersedekah. Maka kita boleh sebutkan sedekah itu boleh menjadi penawar bagi orang yang sakit. Maka kalau kita sakit, bersedekahlah dengan apa yang kita punya. Sedekahlah dengan apa yang kita sayang. Dengan niat, ya Allah, dengan sedekah yang aku lakukan, maka engkau kurniakan kesihatan kepada diri. Para ulama sebut ini ubat mujarrab untuk orang baik daripada sakit. Jadi kita kalau ada apa-apa sakit, sakit zahir ataupun batin. Ini sakit yang nampak, sakit jantung ke, sakit apa ke, ataupun sakit yang batin, penyakit hati yang sangat banyak, kedengkian, takabur, semua sifat-sifat tersebut, niatkan setiap kali sedekah, mudah-mudahan Allah mengubati penyakit kita dengan sebab sedekah yang kita lakukan. Maka di sini kita tahu mulianya ibadah yang kita sebut sebagai sedekah. Jadi kita kena faham satu perkara di Faiz, juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Sedekah ini satu ibadah. Sedekah ini bukan untuk dipanggil dermawan. Sedekah ini bukan untuk bagi tahu bahawasanya kita punya apa-apa. Kerana semua yang kita punya bukan kita punya, tetapi Allah yang punya. Maka sedekah ini adalah bahagian daripada ketaatan yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, kita terus ke perbahasan kitab kita di halaman 385. Di halaman 385.
Bab yang ke-39, adab bersedekah. Di antara adab-adab ketika bersedekah. Ni kita nak bersedekah ni, nak masuk bulan Ramadan ni, kita nak sedekah pahala berganda dan sebagainya. Semua orang nak rebut perkara-perkara tersebut. Maka apa antara etika ataupun perkara yang kita kena ambil perhatian supaya jangan sampai hari-hari yang sepatutnya kita dapat ganjaran yang sangat banyak, kita tak dapat. Rugilah kita. Sedangkan kita dah siapkan semuanya untuk mendapat kemuliaan dan kebaikan di bulan Ramadan. Rupa-rupanya ibadah kita tidak tepat dengan apa yang dianjurkan. Yang pertama disebutkan bersedekah dengan penuh keikhlasan. Ini perkara yang sangat penting. Agar amal sedekahnya diterima Allah. Kita bersedekah sebenarnya bukan mengharapkan balasan, tetapi sedekah kita lillahi ta'ala. Itu niat pertama yang perlu kita hadirkan dalam kita bersedekah. Jadi ikhlaskan, kerana sebagaimana kalau kita ingat pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita pernah sebut, sesuatu yang paling bernilai Allah angkat pada diri kita adalah keikhlasan. Jadi sebab itu bila kita nak buat taat, jangan sampai jadi ketaatan itu sia-sia dengan kita bersedekah kerana orang lain. Sedekah untuk dipanggil dermawan, sedekah untuk ramai suka kita. Itu penyakit-penyakit yang akan datang daripada perbuatan yang kita lihat ianya taat. Kan? Kita tengok, oh sedekah ni bagus, kita bersedekah. Tengok-tengok ia merosakkan kita dengan lebih banyak penyakit hati yang datang. Takkah itu satu kerugian? Ia satu kerugian. Jadi ikhlaskan niat kita ketika mana nak bersedekah, bukan kerana apa-apa, tetapi kerana Allah Ta'ala. Baik. Yang pertama kita sebut tadi adalah ikhlas. Sekarang ni apa lagi Habib sebut? Yang kedua, tidak meminta doa ataupun balasan apapun kepada penerima sedekah, agar pahala sedekahnya tidak berkurang. Agar pahala sedekahnya tidak berkurang. Ini orang yang punya kedudukan yang tinggi. Bahkan saya ingat disebutkan, pernah dikisahkan oleh Syed Muhammad Amin. Ketika bab sedekah ni saya rasa beliau sebutkan bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika mana dia ada duit, dia bagi pada pembantu dia pergi bagi sedekah pada orang. Pergi bagi sedekah kepada orang dan dengar apa yang mereka sebut. Ketika mana orang tu sebut, orang pembantu dia bagi, kemudian orang ni doakan. Maka kemudian bila mana dia balik, jumpa dengan Sayyidatuna Aisyah, maka dia tanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa yang orang yang terima sedekah tadi sebut? Mereka doakan Sayyidah Aisyah dapat begini. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Dia doakan balik kepada orang yang telah berdoa tadi dengan doa yang sama. Kenapa? Kerana tidak mahu langsung apa yang dilakukan untuk Allah dibalas oleh manusia. Tu orang yang punya ketinggian penyerahannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinlah kita harapkan daripada sedekah kita dapat doa daripada orang-orang yang mereka itu dilihat oleh Allah dan sebagainya. Boleh tak? Boleh. Tetapi di sini kita nak bagi tahu, kalau orang yang benar-benar tinggi kedudukannya, maka tak mengharapkan sampai doa daripada orang lain. Ini hakikat ikhlas yang sangat tinggi. Tidak lakukan untuk apa-apa, melainkan hanya ingin mendapat balasan nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ibadah yang dilakukan atas nama cinta. Cinta kepada Allah. Cinta tak harap balasan. Cinta tak harap apa-apa. Cinta hanya inginkan kekasih. Maksudnya orang yang mencintai Allah lakukan semua yang Allah suka hanya kerana Allah. Tak minta apa-apa yang lain. Kemudian yang ketiga, bersedekah dengan barang yang paling dicintai. Kita ni, apa yang paling kita tak nak lah kita sedekah, betul tak? Bukti dia kalau kita pergi, kita tengok kalau ada program kumpul baju untuk hantar ke mana-mana tempat susah. Banjir ke, kebakaran ke, luar negara ke. Kadang-kadang kita buka baju tu, kita sendiri tak selera nak pakai.
Jaranglah sangat orang sedekah dengan benda yang paling dia sayang. Sedangkan para sahabat, mereka itu bersedekah dengan perkara dan barang yang paling mereka sayang. Ini kita kena belajar daripada para sahabat. Tengok disebut apa? Jika memungkinkan. Ada dalam kurungan tu, jika memungkinkan. Nanti kan ada orang dia bagi semua sampai jadi miskin pula. Kerana hukum bersedekah dengan barang yang sudah jelek, yang ini buruk, adalah makruh. Kecuali jika yang disedekahkan adalah baju bekas, maknanya bekas pakaian kita. Dalam bab pakaian, kalau kita baca, kalau kita ada baju baru, sunat kita hadiahkan baju lama pada orang. Itu memang menjadi anjuran. Cuma maksud baju lama tu baju yang kita masih boleh pakai lah. Bukan maksud baju lama tu baju yang bukan yang lusuh lah. Ni baju kain buruk tu bagi ke orang. Kita sendiri tak nak pakai, kita bagi ke orang. Yang sepatutnya maknanya kalau kita dapat pakaian baru, pakaian kita yang masih kita boleh pakai, kita hadiah pada orang. Itu yang betul. Maka hukumnya tidak makruh. Jadi firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebahagian dari harta yang kamu cintai. Tengok di sini ada satu kisah. Saya baru nak sebut, rupanya ada dalam kitab ni. Bila mana turun ayat ni, teringat kita tentang kota Madinah Al-Munawwarah. Apa cerita dia? Tengok, tatkala Allah menurunkan ayat di atas, maka sahabat bernama Abu Talhah Al-Ansar langsung menyedekahkan sumur miliknya seraya berkata, inna ahabba mali ilayya bayraha wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhukhraha indah. Kalau DJ Faiz ataupun sidang pendengar pernah pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah, kalau kita masuk ikut pintu belakang, pintu King Fahad, pintu 21 dulu. Sekarang ni saya dengar pintu pagar dah diubah nombornya. Tapi pintu utama masjid tu nombornya 21, King Fahad. Kita masuk ikut pintu pergi ke sebelah kiri. Maka kita akan lihat ada kawasan yang dia ada tanda 3 lubang ataupun 3 bulatan. Maka dulu kawasan tu adalah kawasan kebun kurma milik Sayyidina Abu Talhah dalam cerita. Dan disebutkan itu tempat Nabi SAW selalu berehat. Kemudian Nabi suka minum air dari perigi di dalam kebun Abu Talhah Al-Ansari. Dulu ni di Faiz, orang kalau ada perigi tengah-tengah kawasan ataupun kawasan tanah Arab ni, orang kaya lah. Sebab sumber air bukan satu benda yang senang. Jadi Abu Talhah ni orang kaya. Ada perigi dia, namanya Bi'ruha yang disebut dalam ni. Maka Nabi suka minum daripada air perigi. Jadi ketika mana turunnya ayat ni, lan tanalul birra ni, maka dia bagi tahu apa? Tengok, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah sumur Bayruha ni. Ya Rasulullah, pergi inilah yang aku paling sayang. Dan sesungguhnya sumur tersebut telah aku sedekahkan kerana Allah. Jadi aku nak bagi sumur ni sedekah untuk Allah Ta'ala. Dan aku hanya mengharapkan kebaikan dan pahala di sisi. Tengok bagaimana para sahabat ketika mereka dengar sempurnanya kebaikan bila mana kita menyerahkan apa yang paling kita sayang. Maka ketika itu para sahabat terus buat. Maka selayaknya para sahabat dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada kesempatan di Faiz, kalau mungkin pada pengajian dengan asatizah yang lain, kita baca tentang para sahabat dengan Nabi, maka kita akan dapati mereka itu masuk syurga dan dapat kurniaan di sisi Allah. Bukan makan tidur. Istilahnya bukan gratis, bukan percuma. Tapi kita lihat kalau mereka bersedekah sampai tinggal Allah dan Rasul. Sayyidina Abu Bakar sedekah sampai tinggal Allah dan Rasul. Macam mana kita nak dabik dada kata kita dah banyak bagi untuk agama. Sedangkan kita bagi tu
sikit sangat dengan apa yang ada di tangan dan di rumah kita. Baik, saya rasa mungkin kita boleh berehat dahulu, kemudian kita akan sambung lagi tentang perkara-perkara dan adab-adab berkaitan dengan sedekah, insya-Allah. InsyaAllah selepas ni kita nak sambung banyak lagi, dan antaranya mungkin kita nak dengarkan perkongsian Ustaz bagaimana dekat social media hari ni nak tunjuk ni nak bagi, ni nak bagi, tu nak bagi, ni kejap lagi lah kita nak ceritakan. Jadi anda terus setia bersama-sama kami, dengarkan Bicara Adab. Jadi anda jangan ke mana, kembali selepas ini. Dan terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara adab kita dalam adab bersedekah, kita bawakan perkongsiannya malam ini. Terima kasih anda menonton dan mendengarkan siaran ini di Facebook, YouTube dan juga di radio kita. InsyaAllah kita nak sambung pengajian kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung perbahasan kita berkaitan dengan adab bersedekah, berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan kalau kita nak bersedekah. Maka kita bawakan sedikit kisah. Mungkin ada orang kata, Allah Ustaz, benda yang saya sayang ni benda yang mahal-mahal. Jadi memang takutlah saya nak serahkan. Ataupun Ustaz, saya tak ada benda yang mahal-mahal untuk saya serahkan. Jadi kalau yang murah-murah macam mana? Kita tengok kisah yang dibawa oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa yang beliau sedekahkan? Dia kata apa? Innahu ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inni uhibbu. Maka dia kata apa? Sesungguhnya Allah yang maha tinggi berfirman, kamu sekalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Sesungguhnya aku bersedekah dengan gula kerana aku menyukainya. Jadi, para sahabat ada yang suka gula, sedekah gula. Gula zaman kita sekarang berapa ringgit? Tidaklah terlampau mahal nilaiannya. Tetapi, yang kita nak pupuk adalah kenapa kita nak kena serah benda yang kita sayang. Agar dunia tidak melekat di hati kita. Benda yang kita sayang, kita susah nak lepas dia, Kais. Saya betul. Jadi ini adalah tarbiyah untuk kita mujahadah. Lepaskan barang yang kita sayang. Lepaskan benda-benda yang sudah melekat di hati kita. Bila mana kita mampu melepaskannya, maka nanti mudah untuk benda-benda lain kita lepaskan. Baik, kemudian bila mana kita bersedekah, kita kena berdoa.
Jadi dianjurkan bila kita nak sedekah, kita baca apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita harapkan sedekah ini Allah terima. Itu yang kita harapkan. Bukan kita harapkan orang melihat, tetapi kita harapkan penerimaan Allah Ta'ala. Baik, kita tengok seterusnya. Ini nanti akan dihuraikan dengan persoalan yang DJ Faiz dah tanya tadi. Macam mana sekarang ni orang bersedekah, kemudian dia tunjuk-tunjuk pula dekat orang. Tunjuk di laman Facebook, tunjuk di Instagram, tunjuk di mana-mana lah. Tapi dia kata, Ustaz, tujuan saya adalah supaya orang lain termotivasi untuk juga bersedekah. Jadi saya bukan nak tunjuk. Dia kata, saya ni nak ajak orang lain buat sesuatu yang baik. Jadi kan bagus tu. Dalam hadis disebut, Ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjuk kepada kebaikan, dia dapat pahala macam tu. Jadi saya nak dapat macam tu, ada orang kata. Jadi macam mana? Itu satu persoalan untuk kita sama-sama fikir dulu. Okey, kita baca nombor 5. Bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini yang terbaik. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya terlupa ayatnya disebut dalam Al-Quran tentang sedekah itu yang lebih utama diberikan secara sembunyi. Ini asal. Jadi kalau kita bincang secara asal, sedekah adalah diberikan secara sembunyi-sembunyi. Orang tak tahu. Apa tujuannya? Yang pertama, nak jaga hati orang yang terima sedekah. Kadang-kadang orang yang terima sedekah ni malu nak terima. Tapi diri tak mampu. Maka kalau kita pertontonkan, akan menyebabkan keaiban bagi orang yang menerima sedekah. Jadi sedekah ni DJ Faiz, dia bukan sahala. Kita bukan bagi makan dekat kucing. Bagi makan dekat kucing, sudah. Tapi dia berkaitan dengan keaiban orang lain. Yang perlu kita ambil perhatian. So saya nak sedekah dekat dia, kesian dia susah. Dia susah tu yang dia rasa malu. Yang tu kita tak kena jaga. Kena jaga. Walaupun sedekah tu perbuatan yang baik, keaiban orang perlu juga kita sembunyikan. Supaya tidak nanti sampai dirinya itu dipandang serong oleh orang lain. Itu satu perbahasan. Kemudian tengok, itu yang pertama. Kenapa dianjurkan untuk sembunyi-sembunyi? Supaya tidak menyinggung perasaan orang yang terima sedekah. Yang kedua, sedekah yang disembunyikan ini, apa faedahnya? Dia memadam kemurkaan Allah Ta'ala. Maka disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW, sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar Rabb tabaraka wa ta'ala. Sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, hukum secara asal. Ni kita kena bahas sampai sempurna lah. Kalau nanti orang ambil sikit-sikit pula. Kan? Jadi, hukum secara asal, sedekah itu lebih utama kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Habis tu Ustaz, macam mana ni kita nak buat ni? Saya sempat tadi bertanya dengan guru kita, Al-Fadhil Ustaz Lutfi Muharram. Bincang juga, tanya pada dia. Juga saya sempat teks pada Habib Muhammad Amin, penulis kitab Kitab Adab. Maka perkara yang sama disebutkan. Yang pertama, secara asalnya, menjadi anjuran sedekah itu diberikan secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya kalau kita bincang paling baik, memang tak ada. Secara sembunyi-sembunyi yang terbaik. Tetapi katalah ataupun disebutkan seseorang itu, dia itu merupakan qudwah. Qudwah ni ikutan. Dia ni seorang yang sangat menjadi contoh pada orang lain. Ataupun dia itu orang yang punya jawatan.
orang yang punya kedudukan dalam masyarakat, maka dia boleh ataupun boleh untuknya memberi sedekah dan apa kita sebut, nak dipertontonkan ke kan, ditunjukkan kepada orang lain dengan tujuan sebagai contoh bagi orang, galakkan bagi orang. Dalam masa yang sama, dia perlu menjaga diri dan hatinya takut terkena belitan-belitan syaitan. Maksudnya kalau katalah boleh, ya boleh. Kalau kata dia tu orang yang mungkin kita sebut memang jadi contoh ikutan dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama orang yang bagi sedekah macam ni, maka dia kena jaga juga diri dia. Jangan pula tanya, dah ambil gambar belum? Contoh. Ataupun dah ni semua-semualah kan. Macam-macam lah jenis orang. Ragam yang pelbagai nanti kita akan lihat pada orang-orang yang ingin menunjukkan kebaikan yang mereka buat. Jadi mereka yang memberi sedekah sedemikian kena jaga hati. Kena jaga hati mereka dan kena jaga juga aib orang yang terima sedekah. Sebab kita nak sebarkan gambar-gambar orang yang kita bantu. Jadi kena jaga benda tersebut. Itu satu etika yang lain. Kalau boleh belakan gambar macam tu, jangan nampak sampai aurat mereka terlihat. Jangan sampai mengaibkan keluarga mereka. Seolah-olah bagi bantuan, seolah-olah laki dia ataupun suami, ketua keluarga tu tak erti apa langsung, contohnya. Maka itu kan satu keaiban dalam keluarga tersebut. Maka perkara itu perlu kita jaga juga. Kemudian itu dari sudut orang yang nak bagi. Dari sudut orang yang tengok. Orang yang tengok pun satu lagi adabnya. Ini tangkap gambar ni. Nak tunjuklah tu. Kita pula yang melihat tu masalah juga. Jadi tengok dekat nombor 6. Berprasangka baik hati bahawa penerima sedekah telah berjasa kepada orang yang bagi sedekah. Yang terima sedekah tu sangka baik. Kita yang tengok dekat media sosial kena sangka baik. Jangan mencari-cari pula niat orang yang sedekah tu. Itu dia punya urusan dengan Tuhan lah. Yang kita pun kalut juga. Kita pun kalut. Tu yang masalahnya. Kita pun kalut. Ni dah tentulah. Untuk ni, untuk tu, untuk ni. Kita tak naklah sebut di sini tu. Tapi kita yang jadi masyarakat melihat pula. Semuanya kita komentar. Maka kita berhukumlah dengan yang zahir. Jangan kita juga melibatkan diri kita muflis. Orang yang sedekah kalau niatnya tak betul, dia punya amalan tak diterima. Kita yang tak sedekah pula menambah dosa dengan sangkaan buruk kita pada orang. Tak perlu. Jadi banyak pihak yang perlu ambil perhatian bila benda ni. Walaupun nampak kecil, orang yang kita nak sedekah tu kita kena jaga. Kita kalau mana nak sedekah secara zahir, itu kita kena jaga hati kita. Orang yang tengok pula orang sedekah, janganlah bincang pula apa niat dia tu. Kita ni patut fikir Allah, kita tak mampu pula sedekah macam dia kan. Jadi kita doalah pada Allah, Allah kurniakan pula kepada kita rezeki. Mudah-mudahan kita boleh sedekah macam dia. Tapi yang penting, kalau kita bincang tentang keutamaan, maka keutamaan untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama. Tapi kalau kita nak sedekah dan tunjuk untuk bagi galakan kepada orang, maka ketika itu jaga etika-etika yang kita sebutkan tadi. Baik, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi berprasangka baik dalam hati bahawa penerima sedekah telah berjasa kepadanya. Kerana dia telah menerima sedekahnya, yakni tidak menolak, yang nantinya pahala sedekah tersebut akan menjadi bekal baginya di alam akhirat. Tengok, kaedah tu penting. Berprasangka baik dalam hati, penerima sedekah telah berjasa kepada. Bukannya kita yang bersedekah rasa berbangga, tapi sepatutnya kita rasa syukur. Kita nak buat baik, ada orang nak terima. Maka sebenarnya orang yang terima sedekah tu yang buat baik pada kita. Sebab dia nak dan sudi terima sedekah kita. Kalau tak ada orang terima sedekah kita, jadi tak kebaikan? Tak jadi.
Itu cara untuk kita merasa dan elakkan diri daripada riya, daripada takabur, dari rasa lebih mulia daripada orang. Ini cara yang paling baik. Kita tengok apa disebut oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Apabila datang fakir miskin kepadanya, maka beliau langsung membantunya. Dia terus tolong. Sebab apa? Dia kata apa? Marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang bagi seseorang yang membawa bekalku ke akhirat. Kita sedekah pada orang, dia ambil harta tu dibawa ke akhirat untuk nanti kita ambil. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya orang tadi yang buat kebaikan pada kita. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan sambung sedikit lagi berkaitan dengan adab bersedekah. InsyaAllah anda jangan ke mana, kita dengarkan lepas ni adalah adab bersedekah di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Iman pengubah jiwa, tawatu rumah terbela. Ya Allah, apa yang bisa? IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusir jiwa. IKIM Inspirasi Inforia Islam. Kiralah di mana anda tinggal, rumah sendiri atau rumah sewa, kecil atau besar, tetap tempat kediaman kita. Jangan beralasan dalam menjaga kebersihan persekitaran rumah dan manfaatkanlah masa duduk di rumah untuk aktiviti mengindahkan rumah anda. Berikut adalah beberapa cara mudah mengekalkan kebersihan persekitaran rumah. Amalkan rutin bekalan sendiri seperti menyedia barang-barang untuk dibuang, dikita semula atau disimpan dari masa ke masa. Buang sampah ke dalam tong sampah setiap hari, membasuh tandas dan ruang dapur, serta menyapu lantai di dalam dan halaman rumah. Amalkan secara konsisten dan dapatkan kerjasama daripada semua ahli keluarga. Pasti ia tidak membebankan. Kedua, cubalah menggunakan kreativiti seperti menghias kebun kecil di luar rumah atau meletakkan pokok yang sesuai di dalam rumah. Ia menampilkan kelainan dan suasana menenangkan. Keadaan persekitaran rumah adalah lambang kepribadian dan kerohanian penghuninya. Radio IKIM mengajak anda menjaga kebersihan kediaman dan persekitaran komuniti untuk keselesaan tubuh yang sihat dan minda yang ceria. 100.2 FM di Kuala Terengganu. IKIM Inspirasi Inforia Islam. Teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Waktu ini dalam bicara adab, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Kita berbicara tentang adab bersedekah dan banyak yang kita kongsikan. Terima kasih rakan-rakan kita yang menulis semula di Facebook. Semoga ramai yang beroleh manfaat. InsyaAllah Ustaz, kita nak sambung lagi beberapa adab untuk kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Faiz, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sebutkan bagaimana sebenarnya bila kita lihat pada sedekah ini, kebaikan itu pada kedua-dua pihak. Bagi orang yang bersedekah dan bagi orang yang menerima sedekah. Bagi orang yang bersedekah, sebagaimana agar diri kita tidak terkena penyakit riya, merasa diri lebih mulia dan sebagainya, fahamilah bahawasanya sedekah yang kita berikan adalah umpama kita berikan bekalan akhirat kita untuk orang membawanya ke akhirat. Maka ketika itu kita kena berterima kasih kepada orang yang menerima sedekah kita, sudi terima sedekah kita. Adapun pada orang yang menerima sedekah, maka dia kena rasa bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan orang-orang yang dermawan, yang budiman untuk membantu dirinya dalam kehidupan di dunia. Maka itu juga satu perkara yang perlu disyukuri. Walaupun yang datang padanya itu adalah manusia, hakikatnya yang menghantar mereka-mereka itu untuk bersedekah kepada orang yang menerima sedekah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan tinggalkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya disebutkan nombor 7 tu, tidak mewakilkan kepada orang lain tatkala bersedekah. Paling baik sedekah ini kita lakukan dengan diri sendiri. Sebab apa? Sedekah yang terbaik dinamakan sebagai sadaqatus sir. Sadaqatus sir ni apa? Sedekah yang dilakukan tanpa ada siapa-siapa tahu. Jadi macam mana supaya tak ada siapa-siapa tahu? Kita dah sendiri yang buat. Kita sendiri yang hantar, kita sendiri yang bagi.
Tengok kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersedekah, maka beliau tidak mewakilkannya kepada orang lain, kecuali jika terdapat uzur atau untuk mendidik orang suruhannya agar terbiasa bersedekah. Jadi kalau untuk kita latih anak-anak kita, kadang-kadang kita nak sedekah kan, kita bagi pada anak kita, pergi letak dalam tabung ataupun bekas pakcik tu. Contohnya letak dalam tabung masjid contohnya. Jadi apa tujuannya? Untuk melatih anak-anak juga bersedekah. Bila pergi masjid, sedekah. Bila nampak orang susah, sedekah. Jadi untuk tarbiyah, untuk ta'lim, mengajarkan, tak ada masalah. Tapi kalaulah tak ada apa-apa, kita yang sendiri melakukan sedekah. Hari ini sedekah pula bukan hanya kena dengan tangan je, Faiz. Klik, dah sedekah. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa-siapa tahu. Maka sedekah satu perkara ataupun satu ibadah yang sangat boleh disembunyikan dan hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Tak ada siapa-siapa tahu. Isteri kita pun tak tahu, mak ayah kita pun tak tahu, semua tak tahu. Sebab apa? Sambil-sambil dalam kereta je kita dah boleh sedekah dah. Yang kita perlukan apa dia sekarang? Kebersihan hati untuk buat semua benda. Dah screenshot pula kan, screenshot share. Share dan saya sudah, anda bila lagi, macam-macam. Baik, kemudian yang ke-8, ni penting. Bila kita nak sedekah, pastikan sedekah kita dari rezeki yang halal. Kerana apa? Kerana disebutkan oleh para salafus salih, Allah tidak menerima pahala sedekah kecuali dengan dua perkara, dua syarat. Kalau kita nak Allah terima sedekah kita, dua perkara penting yang kita perlu ambil perhatian. Yang pertama ikhlas, yang kedua harta yang halal. Ni yang kita nak kena jaga ni, bukan satu benda yang mudah. Kemudian menyerahkan sesuatu yang disedekahkan dengan menggunakan tangan kanan. Kecuali jika terdapat uzur, maka baru menggunakan tangan kiri. Sebab apa? Sebab sedekah satu perkara yang mulia, maka diberikan dengan tangan kanan. Baik, bagi orang yang nak menerima sedekah, contohnya ada orang bagi duit pada kita, ada orang bagi sumbangan pada kita, takkan terima saja. Kan? Takkan terima saja, kita ni pun tak reti bahasa ke? Kan? Dah orang berbudi, kita berbahasa. Tapi tengok dalam agama ajar kepada kita. Supaya apa? Orang yang memberi sedekah itu bergembira. Apa dia? Kita doakan mereka. Tadi Ustaz kata jangan harap doa, jangan suruh doa. Kita tidak suruh orang yang menerima sedekah doakan kita. Tapi sebagai orang yang menerima sedekah, kita doakan. Yang kita sebut tu, kita tak perlu minta orang doakan kita. Tapi bagi orang yang menerima, dia perlulah berdoa kepada Allah sebagai tanda terima kasihnya atas apa yang diberikan. Maka apa doanya? Ajarakumullah ataupun ajarakallah fima a'taita. Mudah-mudahan Allah mengganjarkan engkau dengan apa yang kau bagi. Jadi apa yang kau sedekahkan, Allah bagi ganjaran. Wa baraka laka fima abqaita. Allah berkati bagimu apa yang kekal padamu. Apa-apa rezeki kamu yang ada lagi, mudah-mudahan berkat. Wa ja'alahu laka tahura. Dan Allah jadikan apa yang kamu sedekahkan itu sebagai pembersihan dosa buat diri. Kalaulah kita doa macam ni, orang yang bagi sedekah pun, ya Allah, seronok dah rasa. Silat-silat ditambah lagi RM10 tu. Kalau kita baca doa tu, kita baca pula dengan terjemahan, lagi RM10 ditambah contohnya. Sebab apa? Kerana rasa seronok dapat doa. Dan ketika mana kita doakan dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, benar-benar kita berterima kasih padanya, maka yang kita harapkan kemustajaban daripada doa tersebut. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh sebutkan, ketika kita nak sedekah, jangan lupa datangkan niat-niat yang baik. Niat-niat yang baik ini satu perkara yang penting.
Saya dalam beberapa pertemuan pengajian ni selalu pesan perkara berkaitan dengan niat ni. Kebetulan saya dengar pengajian guru kita yang mulia Syekh Abu Zaki hafizahullah ta'ala. Beliau sebut apa? Niat ini satu benda yang paling mahal. Dan ibadah yang paling mulia. Sebab tu susah nak buat. Tu kita susah nak buat ni niat ni. Kan? Bila nak, kadang-kadang kita dah kata nak pergi kerja, datangkan niat yang baik. Tapi tiap-tiap kali pergi kerja, jalan je. Tak pernahlah datangkan apa-apa. Maka nak bagi tahu niat ni satu ibadah yang bernilai. Tinggi nilaiannya. Sampai nak buat bukan mudah. Jadi bila kita nak sedekah, apa antara niat? Niat yang pertama, dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Itu perkara niat yang sangat penting. Kemudian kita niat agar dijauhkan daripada murka Allah. Tadi disebut dah sedekah itu akan menjauhkan daripada murka Allah. Niat ikut jejak baginda Nabi. Kenapa kita sedekah ni? Sebab baginda Nabi orang yang sangat pemurah dengan sedekah. Maka kita nak ikut akhlak Nabi. Niat untuk bantu fakir miskin, nak gembirakan hati saudara muslim yang lain, untuk jauhkan diri daripada musibah sebagaimana kita sebut di permulaan tadi. Niat untuk menafkahkan rezeki yang telah Allah berikan kepada. Jadi untuk kita infak, kita dapat harta, kita infak untuk agama. Kemudian niat untuk lawan hawa nafsu. Kan disebut tadi sedekah yang paling baik yang kita sayang. Itu daripada perkara yang kita sebut lawan keinginan nafsu. Sayangnya apa yang kita ada ni, tapi kita sedekahkan. Niat agar dijauhkan daripada azab api neraka. Juga niat menyambung dan memperkuat ukhuwah Islamiah. Bila kita sedekah, maka kita menghubung persaudaraan kita dengan orang lain. Jadi itu beberapa perkongsian yang mungkin kita boleh kongsikan pada malam ini berkaitan dengan tajuk yang sangat penting ketika mana masuk di bulan Ramadan. Kita nak memberi dan kita perlu belajar bagaimana cara memberi agar jangan sampai pemberian kita itu tidak menatijahkan ibadah dan ketaatan di sisi Allah Ta'ala. Biarlah ia jadi ibadah, biarlah ia menjadi bekal kepada kita ketika mana di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan adab bersedekah ini, insya-Allah. Semoga yang kita dengar, memang kita dah buat pun, alhamdulillah, syukur pada sahabat-sahabat kita yang pemurah, yang banyak bersedekah. Cuma bagaimana amalan sedekah kita, adakah mengikut apa yang adab dah sebut, apa yang dah Islam ajarkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah sama-samalah saya dan juga anda dapat kita beramal sebanyaknya mengikut apa yang dah pun dikongsikan. InsyaAllah minggu depan Ustaz kita nak sambung seminggu lagi. Sebelum kita melangkah ke Ramadan, kita nak dengarkan dalam kitab ini ada menyebut tentang adab puasa Ramadan. InsyaAllah kita nak bawakan minggu hadapan seperti biasa hari Selasa 9 malam Ustaz. InsyaAllah. Okey, kepada anda sahabat-sahabat saya, terima kasih banyak yang berkongsi soalan ni. Kalau ada kesempatan minggu depan sebelum tajuk kita akan bawakan soalan-soalan anda. Dan ulangan kita bawakan pada setiap hari Sabtu 10 malam untuk bicara adab. InsyaAllah kita kembali semula minggu hadapan hari dan waktu yang sama 9 malam setiap hari Selasa hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jumpa lagi Ustaz insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Yayasan Ikhlas